Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama mengikuti sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Dan pada video kali ini, kita akan membicarakan satu surah yang dinamakan Surah Al-Lail. Surah Al-Lail dengan maknanya surah malam merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 21 jumlah ayat keseluruhannya. Dan surah ini merupakan surah yang ke-92 di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita teruskan pada perbincangan berkaitan dengan asbabun nuzul bagi surah ini. Bagi asbabun nuzul, untuk ayat 5 hingga ayat 21, dinyatakan oleh Abdullah bin Zubair, Abu Bakar suka memerdekakan hamba ketika beliau memeluk Islam. Antara yang dimerdekakan olehnya adalah orang yang lemah dan para wanita sekiranya mereka memeluk Islam. Lalu bapanya, Abu Quhafah berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku melihatmu suka memerdekakan orang lemah. Alangkah baiknya sekiranya engkau memerdekakan orang kuat yang dapat bekerja bersamamu, melindungi dan menghalangmu daripada bahaya." Lalu dia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya yang aku inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah." Berkenaan hal ini, turunlah ayat 5 hingga ayat 21. Ianya dilaporkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Manakala Ibnu Abbas menyatakan, ketika Bilal masuk Islam, dia pergi kepada berhala dan melempar kotoran kepadanya. Dia masih hamba milik Abdullah bin Jad'an. Lalu orang musyrikin mengaku kepada Jad'an apa yang dilakukan oleh Bilal. Dia menyerahkan Bilal kepada mereka dan menyerahkan 100 ekor unta bagi dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Mereka pun mengambil dan menyiksanya di padang pasir yang panas. Namun, Bilal terus berkata, "Ahad, Ahad." Kemudian, Rasulullah SAW berjalan melewatinya dan berkata, "Engkau menyebut Ahad, Ahad?" Lalu beliau memberitahu Abu Bakar, Bilal sedang disiksa kerana Allah. Abu Bakar pun pergi dengan membawa beberapa wang emas dan membelinya. Orang musyrikin berkata, "Sungguh Abu Bakar tidak melakukan hal itu melainkan bagi mempergunakan Bilal untuk bekerja dengannya." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 19 hingga ayat 21, "Wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul. Seterusnya, mari kita lihat kepada latar belakang bagi surah Al-Lail. Dalam sebuah frame yang menggambarkan pemandangan-pemandangan alam dan tabiat manusia, surah ini menjelaskan hakikat amalan dan balasan. Oleh sebab hakikat amalan dan balasan ini beraneka bentuk, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat 4 hingga ayat 10, "Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maksudnya, sesungguhnya amal usaha kamu itu berlain-lainan. Adapun orang yang memberi dan bertakwa serta percaya kepada akidah yang paling indah, maka kami akan memudahkannya ke arah kesenangan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maksudnya, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya berdikari dan mendustakan akidah yang paling indah, maka kami akan memudahkannya ke arah kesukaran. Maka akibatnya di akhirat juga beraneka bentuk dan berbeza-beza mengikut amalan dan tujuan. Ini dijelaskan dalam ayat 14 dan hingga ayat 18. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Maksudnya, oleh itu aku ingatkan kamu dengan kesiksaan neraka yang bernyala-nyala. Tiada yang masuk di dalamnya melainkan orang yang paling jahat, yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya, yakni neraka, setiap orang yang bertakwa, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri.
Dan oleh sebab fenomena-fenomena hakikat ini mempunyai dua jenis dan dua arah tujuan, maka frame yang dipilih untuk menggambarkannya di permulaan surah ini juga mempunyai dua jenis. Sama ada pada kejadian alam atau pada kejadian manusia. Ini dijelaskan dalam ayat 1 hingga ayat 3. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha. Demi malam ketika ia menyelubungi bumi, dan demi siang ketika ia terselah terang benderang, dan demi makhluk ciptaannya lelaki dan perempuan. Inilah di antara keselarasan yang indah di dalam pengungkapan Al-Quran. Seterusnya mari kita lihat kepada penafsiran bagi ayat 1 hingga ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya. Wan-nahari idza tajalla. Dan siang apabila ia lahir terang benderang. Wama khalaqadz-dzakara wal-untha. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya, lelaki dan perempuan, begitu juga jantan dan betina. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan malam dan siang dengan sifat-sifatnya masing-masing, iaitu malam dengan gelap gelitanya yang menyelubungi bumi dan siang dengan cahaya yang terang benderang yang menampak jelas segala sesuatu. Kedua-duanya merupakan dua waktu yang bertentangan dalam peredaran cakrawala, iaitu kedua-duanya bertentangan dari segi rupa, sifat dan kesan. Demikian juga Allah bersumpah dengan penciptaannya yang telah mengadakan dua jenis manusia yang bertentangan, iaitu lelaki dan perempuan, untuk melengkapkan imbangan fenomena-fenomena yang bertentangan di dalam suasana surah ini dan semua hakikat-hakikatnya. Apakah di sebalik kejadian malam dan siang? Malam dan siang merupakan dua fenomena yang meliputi segalanya. Kedua-duanya masing-masing menyampaikan makna dan saranannya kepada hati manusia. Dan kedua-duanya juga masing-masing menyampaikan maknanya ketika seseorang itu memikirkannya dan merenungi rahsia-rahsia di sebaliknya dengan teliti. Perubahan malam dan siang membawa kesan-kesan yang spontan kepada jiwa manusia apabila malam gelita dan siang terang benderang. Dan setiap perubahan itu mempunyai cerita dan saranan masing-masing, iaitu cerita rahsia-rahsia alam yang majhul dan cerita mengenai gejala-gejala ini yang tidak dapat dikuasai manusia, dan saranan yang menunjukkan bahawa di sebalik perubahan malam dan siang itu terdapat kuasa ilahi yang memutarkan waktu-waktu alam sebagaimana diputarkan roda yang ringan. Juga saranan yang menunjukkan bahawa di alam ini terdapat perubahan dan pertukaran yang tidak pernah tetap. Makna malam dan siang ketika direnung dan dipikir menunjukkan dengan pasti bahawa di sana adanya tangan kudrat yang lain yang mengendalikan cakrawala ini dan mengubahkan siang dan malam dengan peraturan yang serapi ini. Kudrat yang mengatur peredaran cakrawala itulah kudrat yang mengaturkan kehidupan manusia. Mereka tidak ditinggalkan sia-sia, yakni tanpa balasan, sebagaimana juga mereka tidak diciptakan kosong, yakni tanpa tujuan. Biar bagaimanapun percubaan yang dilakukan oleh para pengingkar dan para penyesat untuk menolak hakikat ini dan mengalihkan pandangan-pandangan manusia dari mengamatinya, namun hati manusia tetap berhubung dengan alam buana ini dan menerima saranan-saranannya, memerhati perubahan-perubahannya dan memahami secara spontan setelah berfikir dengan mendalam bahawa di sana ada satu kuasa pentadbir yang pasti dirasa dan diakui kewujudannya di sebalik pendapat-pendapat yang karut dan sikap yang menolak dan mengingkarkannya. Di sebalik kejadian lelaki dan perempuan. Begitu juga penciptaan jenis lelaki dan perempuan atau jantan dan betina. Penciptaan jenis pada manusia dan binatang-binatang mamalia itu bermula dengan setitis nutfah yang menetap dalam rahim atau dengan satu sel dari lelaki yang bersatu dengan sebiji telur perempuan. Tetapi mengapakah pada akhir perkembangannya tidak sama? Yang ini menjadi lelaki dan itu menjadi perempuan. Siapakah yang memerintah begitu? Penemuan faktor-faktor yang menjadikan nutfah ini lelaki dan nutfah itu perempuan tidak mengubahkan hakikat. Kerana yang menjadi pokok pertanyaan, mengapa faktor-faktor itu wujud pada nutfah ini dan tidak wujud pada nutfah yang lain? Bagaimana kejadian lelaki dan perempuan
ataupun betina dan jantan ini merupakan kejadian yang selaras dengan garis perjalanan hidup dan menjamin kesinambungan hidup melalui proses beranak pinak. Sekali lagi, adakah ini berlaku secara kebetulan? Tetapi kebetulan juga mempunyai undang-undangnya dan mustahil segala-galanya berlaku secara kebetulan. Mahu tidak mahu, pasti diakui bahawa di sana ada Tuhan pentadbir yang menciptakan lelaki dan perempuan kerana tujuan dan matlamat yang tertentu. Kebetulan dan kejadian secara otomatis sama sekali tidak mempunyai tempat dalam peraturan alam ini. Jantan dan betina meliputi semua haiwan yang bukan mamalia dan berlaku pada semua hidup-hidupan termasuk tumbuh-tumbuhan. Seluruhnya mengikut satu peraturan yang sama, hanya Allah sahaja yang tunggal dan tiada sesuatu yang sebanding dengannya. Inilah beberapa saranan dari pemandangan-pemandangan alam dan hakikat kejadian manusia yang menjadi bahan sumpah ilahi dalam surah ini mempunyai makna yang amat besar dan tujuan yang amat mendalam. Al-Quran telah menjadikan hakikat ini sebagai frame untuk menjelaskan hakikat amalan dan balasan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita lihat kepada penafsiran bagi ayat 4 hingga ayat ke-11. Hakikat amalan dan balasan. Tujuan Allah bersumpah dengan malam dan siang, lelaki dan perempuan selaku hakikat-hakikat yang bertentangan dalam kejadian alam dan kejadian manusia ialah untuk menjelaskan bahawa usaha dan amalan manusia itu berlain-lainan dan cara usaha dan amalan mereka juga berlain-lainan. Kerana itu balasan yang akan diterima mereka juga berlain-lainan. Usaha yang baik tidak sama dengan usaha yang jahat. Hidayat tidak sama dengan kesesatan. Yang baik tidak sama dengan yang rosak. Orang yang memberi derma ke jalan Allah dan bertakwa tidak sama dengan orang yang kikir dan merasa dirinya berdikari-kaya. Orang yang percaya kepada akidah yang paling indah dan beriman tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepadanya dan berpaling dari iman. Masing-masing mempunyai jalan dan kesudahan yang tersendiri dan masing-masing akan menerima balasan yang setimpal. Inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Wa saddaqa bil husna, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, wa kadzdzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab siksa hari akhirat. Perbezaan amalan. Amalan dan usaha kamu itu berbeza-beza dan berlainan dari segi hakikatnya, dari segi motifnya, dari segi arah tujuannya dan dari segi hasilnya. Manusia di bumi ini berbeza-beza dan tidak sama dari segi tabiat dan kecenderungan masing-masing, dan tidak sama dari segi fikiran dan minat masing-masing, hingga setiap orang seolah-olah merupakan sebuah dunia yang tersendiri yang hidup di sebuah planet tersendiri. Seluruh manusia dikumpulkan dalam dua golongan yang mempunyai cara hidup yang berbeza. Ini merupakan satu hakikat, tetapi di sana ada lagi satu hakikat yang lain, iaitu hakikat umum yang merangkuli seluruh manusia dan seluruh alam yang berlainan, di mana keseluruhan manusia itu dikumpulkan dalam dua golongan atau dua barisan yang mempunyai panji-panji masing-masing, iaitu golongan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan bertakwa serta percaya kepada akidah yang paling indah. Dan juga golongan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya berdikari dan mendustakan akidah yang paling indah.
Itulah golongan yang sanggup mengorbankan diri dan hartanya ke jalan Allah dan sentiasa memelihara diri dari kemurkaan dan azab Allah, serta teguh percaya kepada akidah Islam yang paling indah, iaitu satu akidah apabila disebut Al-Husna, yakni paling indah, maka itulah namanya dan lambangnya. Itulah golongan yang bakhil untuk mengorbankan diri dan harta kekayaannya ke jalan Allah dan merasa berdikari tidak perlu kepada Allah dan hidayatnya, serta tidak percaya kepada akidah Islam yang paling indah. Mari kita lihat kepada nasib kesudahan golongan dermawan dan juga golongan budiwan. Inilah dua barisan manusia yang menjadi tempat pertemuan berbagai-bagai jiwa dan usaha. Berbagai-bagai cara hidup dengan berbagai-bagai matlamatnya, masing-masing mempunyai jalan sendiri dan masing-masing mempunyai kemudahannya. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi dan bertakwa serta percaya kepada akidah yang paling indah, maka kami akan memudahkannya ke arah kesenangan. Mereka yang berkorban kerana Allah dan bertakwa serta berpegang teguh dengan akidah yang paling indah, bererti ia telah melakukan segala-galanya untuk membersih dan membawa dirinya ke jalan Allah. Dan ketika itu wajarlah ia menerima pertolongan dan taufik yang telah disanggupi Allah dengan kehendak iradatnya. Kerana tanpa pertolongan dan taufiknya, manusia tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Sesiapa yang diberikan Allah kemudahan ke arah kesenangan, bererti ia telah sampai kepada Allah dengan mudah, selesa semasa berada di bumi, di mana ia hidup dalam kesenangan dan melimpahkan kesenangannya ke atas mereka yang ada di sekelilingnya. Ia mendapat kemudahan dalam segala langkah hidupnya dan kemudahan dalam mengendalikan semua urusannya dan mendapat taufik yang tenteram dalam semua perkara sama ada kecil ataupun besar. Kesenangan itu merupakan satu darjat yang mengandungi segala sesuatu yang baik dan ia meletakkan seseorang sejajar dengan Rasulullah SAW untuk menerima janji Allah kepada beliau. Fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka kami akan memudahkannya ke arah kesenangan. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya berdikari dan mendustakan akidah yang paling indah, maka kami akan memudahkannya ke arah kesukaran dan harta kekayaannya tidak lagi berguna kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam kesesatan. Apakah nasib kesudahan bagi golongan bakhil dan juga yang tidak beriman? Orang yang bakhil untuk mengorbankan diri dan hartanya ke jalan Allah dan merasa berdikari tidak perlu kepada Allah dan hidayatnya serta tidak percaya kepada dakwah Allah dan agamanya, bererti ia telah sampai ke puncak kerosakan dan wajarlah ia mendapat balasan dari Allah, iaitu balasan menerima kesulitan, kesukaran dan kepayahan dalam segala perkara. Ia akan melorongkannya terjerumus ke dalam segala kesulitan dan kesukaran. Ia akan memudahkannya ke setiap jalan yang menyulitkannya dan akan menghapuskan segala kemudahan dan kesenangan untuknya. Ia akan menjadikan setiap langkahnya menempuh kepayahan dan menyeleweng dari jalan yang benar. Dan ia akan membawanya mendaki jalan kecelakaan walaupun ia merasa bahawa ia sedang menuju ke jalan kejayaan. Ia akan rebah dan jatuh sekali demi sekali yang menjauhkannya dari jalan Allah. Ia akan terus jauh dari jalan Allah dan dari keredaannya. Dan apabila ia terhumban jatuh di penghabisan jalan kesesatan dan penyelewengannya, maka segala harta kekayaan yang amat disayanginya dan yang membuat dirinya merasa berdikari tidak berhajat kepada Allah dan hidayahnya itu tidak lagi berguna kepadanya. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan harta kekayaannya tidak lagi berguna kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam kesesatan. Mendapat lorongan dan kemudahan untuk melakukan kejahatan dan maksiat termasuk dalam pengertian memberi kemudahan untuk terjerumus ke dalam kesukaran walaupun di dunia ia berjaya dan terselamat. Apakah di sana ada lagi sesuatu yang lebih dahsyat kesulitannya dari neraka Jahannam? Neraka itulah kesulitan dalam erti kata yang sebenarnya. Demikianlah berakhirnya bahagian pertama surah ini dan dari bahagian ini ternyatalah bahawa di sana terdapat dua jalan yang diikuti manusia di setiap zaman dan tempat. Kedua-dua jalan itu merupakan dua golongan atau dua panji-panji yang berlainan walaupun bentuk dan warnanya beraneka ragam. Setiap orang berbuat untuk dirinya apa yang dipilih olehnya
dan Allah akan memberi kemudahan kepadanya untuk menuju ke jalan pilihannya, sama ada jalan kesenangan atau ke jalan kesukaran. Bahagian yang kedua dari surah ini pula memperkatakan tentang nasib yang akan diterima oleh setiap golongan itu, atau tentang kesudahan mereka yang diberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan dan kesudahan mereka yang diberikan kemudahan untuk terjerumus ke dalam kesukaran. Dan sebelum segala sesuatu, bahagian ini menjelaskan bahawa setiap balasan yang diterima oleh setiap golongan itu merupakan balasan yang adil dan benar serta tetap akan berlaku, kerana Allah telah pun menerangkan hidayatnya dengan jelas kepada manusia dan mengingatkan mereka terhadap azab neraka yang berkobar-kobar. Mari kita lihat pada penafsiran ayat 12 hingga ayat 21. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayat petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka serentak dengan memberi hidayat petunjuk, aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat nanti dengan mendapat segala yang diharapkannya. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya sebagai limpah kurnia dan rahmat kasihan belas jarinya terhadap hamba-hambanya, memberi petunjuk kepada fitrah manusia dan kesedarannya, di samping menyampaikan hidayah itu menerusi para rasul atau menerusi agama-agama dan ayat-ayatnya, supaya tiada seorang pun yang dapat berdalih dan supaya tidak berlaku sebarang kezaliman kepada sesiapa pun. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya di atas kamilah tugas menerangkan jalan hidayat. Sentuhan yang kedua ialah penjelasan yang tegas tentang hakikat kuat kuasa Allah yang mengepung seluruh manusia hingga tiada tempat perlindungan selain darinya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang memiliki alam akhirat dan alam dunia. Dunia dan akhirat terletak di bawah kuasa Allah. Oleh itu, kemana lagi orang yang ingin pergi jauh dari Allah? Dan sebagai hasil dari penyataan bahawa Allah meletakkan ke atas dirinya tugas menjelaskan hidayat kepada para hambanya, juga penyataan bahawa dialah yang memiliki negeri akhirat dan alam dunia selaku dua negeri untuk menerima balasan dan untuk beramal. Allah mengingatkan mereka dengan kesiksaan api neraka. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Oleh itu, aku ingatkan kamu dengan kesiksaan neraka yang bernyala-nyala. Tiada yang masuk di dalamnya, melainkan orang yang paling jahat. Siapakah orang yang paling jahat? Api neraka yang bernyala-nyala akan membakar manusia-manusia yang amat jahat. Dan tidak ada sengsaraan yang lebih besar dari kesengsaraan dibakar dalam neraka. Kemudian ayat yang berikut menjelaskan siapakah orang yang amat jahat itu. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman. Iaitu orang yang tidak percaya kepada dakwah Allah dan berpaling dari hidayatnya, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah untuk memberi hidayat kepada siapa yang datang kepadanya dengan penuh minat.
Kemudian, siapakah orang yang paling bahagia? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى dan akan dijauhkan darinya, yakni neraka, setiap orang yang bertakwa. Itulah orang yang paling bahagia dan ia merupakan tandingan bagi orang yang paling jahat. Kemudian Allah menjelaskan siapakah orang yang paling bertakwa itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri. Iaitu manusia yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah untuk membersihkan dirinya, bukan kerana riak dan bukan kerana bermegah-megah dan mendabik dada. Manusia yang mengorbankan hartanya dengan sukarela, bukan kerana membalas budi, bukan kerana menuntut terima kasih orang, malah semata-mata ikhlas kerana Allah, Tuhannya yang maha tinggi. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Dan bukan kerana dia menanggung budi kepada seseorang yang wajib dibalas, melainkan semata-mata kerana mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Apakah yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh insan yang bertakwa dan berkorban sedemikian rupa? Balasan yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada orang-orang mukmin itu amat menakjubkan, amat memeranjatkan dan luar biasa. Nikmat kepuasan hari menerima balasan. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, dan dia kelak akan berpuas hati. Itulah kerelaan dan kepuasan hati yang mencurah di dalam hati orang yang bertakwa. Itulah kepuasan yang menyelubungi jiwanya dan seluruh anggotanya. Itulah kerelaan yang menyerapi seluruh entitinya dan membasahi hidupnya. Itulah balasan dan nikmat yang paling agung. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, dan dia kelak akan berpuas hati. Ia rela dan puas hati dengan agamanya, dengan Tuhannya dan qada-qadarnya. Ia rela dan puas hati dengan nasibnya. Ia rela dan puas hati terhadap apa sahaja yang dialaminya, sama ada kesenangan atau kesusahan, kekayaan atau kemiskinan, kemudahan atau kesukaran. Kerana itu, ia tidak gelisah, tidak bosan, tidak gopoh, tidak merasa memikul beban yang berat dan tidak merasa matlamat-matlamatnya masih jauh. Kerelaan dan kepuasan hati itu merupakan satu balasan yang paling besar yang wajar diperolehi oleh setiap orang yang memberi jiwa dan hartanya untuk membersihkan dirinya dan yang berkorban semata-mata kerana Allah yang maha besar. Itulah balasan yang tidak dapat diberikan oleh sesiapa melainkan hanya Allah. Dia mencurahkan rasa kepuasan di dalam hati orang-orang yang ikhlas kepadanya yang tidak melihat siapa pun selain dari Allah. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, dan dia kelak akan berpuas hati. Ia berpuas hati kerana dia telah membayar harganya dan memberi sumbangannya. Ini adalah satu kenyataan yang memeranjatkan dan sesuai di tempat ini, dan ia memang ditunggu-tunggu oleh orang yang bertakwa yang mengorbankan harta untuk membersihkan dirinya. Bukan untuk membalas budi, malah semata-mata kerana mencari keredaan Allah yang maha tinggi. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, dan dia kelak akan berpuas hati. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.